Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, bertitah menekankan kepentingan untuk menangani cabaran yang saling berkaitan seperti keselamatan makanan dan tenaga serta perubahan iklim. Bertitah semasa sidang kemuncak ASEAN China ke-27, Kebawah Duli Yang Maha Mulia menekankan usaha-usaha bagi meningkatkan penyelarasan dan membangunkan strategi perlu digandakan dalam memastikan kemakmuran masa hadapan. Baginda turut menghargai hasrat China dalam menyokong Pusat Perubahan Iklim ASEAN dan mengalu-alukan pengukuhan kerjasama dalam perubahan iklim termasuk melalui Perjanjian Kerjasama Teknikal ASEAN-China. Sidang kemuncak berlangsung di National Convention Centre NCC Vientiane. Berangkat mengiringi Kebawah Duli Yang Maha Mulia ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin. Semasa sidang kemuncak, Baginda bertitah menghargai kemajuan yang dicapai dalam meningkatkan kerjasama di bawah perkongsian strategik komprehensif dan seterusnya mengalu-alukan penganjuran aktiviti-aktiviti sempena Tahun Pertukaran Antara Rakyat ASEAN-China. Dalam prospek pertumbuhan ASEAN dalam ekonomi digital yang dianggarkan akan mencapai $1 trilion Amerika Syarikat menjelang 2030, Baginda bertitah menekankan kepentingan bagi meningkatkan keupayaan digital dan mewujudkan peluang untuk rakyat, khususnya para belia yang semakin menghayati keusahawanan dan inovasi. Sehubungan itu, menaik taraf kawasan perdagangan bebas ASEAN-China adalah amat dialu-alukan, terutamanya dalam e-perdagangan dan e-perkhidmatan sebagai langkah untuk merealisasikan potensi penuh ekonomi digital seluruh rantau. Pada sidang kemuncak ASEAN Republik Korea ke-25 bagi memperingati ulang tahun ke-35 hubungan dialog, Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah perkongsian ASEAN Republik Korea telah berkembang pesat sepanjang 3 dekad yang lalu. Justru itu, Baginda menghargai sumbangan Republik Korea dalam mempromosikan keamanan dan kemakmuran serantau. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah penubuhan perkongsian komprehensif strategik ASEAN Republik Korea yang bermakna, substantif dan bermanfaat adalah tepat pada masanya. Tambahan lagi, titah Baginda, kemajuan teknologi telah mengubah cara berinteraksi dan mengendalikan perniagaan sejak beberapa tahun ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia juga menyuarakan pandangan bahawa Republik Korea berada pada kedudukan yang unik untuk menyumbang kepada transformasi digital ASEAN termasuk pembangunan infrastruktur dan berharap untuk bekerjasama dengan Republik Korea melalui Korea ASEAN Digital Innovation Flagship Project dalam mendukung kesaling hubungan digital rantau ini. Memandangkan teknologi baharu turut menimbulkan cabaran keselamatan, Baginda bertitah menekankan keperluan untuk bekerjasama rapat dalam inisiatif keselamatan siber. Dalam hal ini, Baginda menzahirkan penghargaan atas sokongan Republik Korea terhadap ASEAN melalui ASEAN Cyber Shield Project demi memastikan ruang siber yang selamat dan terjamin untuk rakyat. Semasa sidang kemuncak ASEAN Jepun ke-27, Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah menekankan Jepun telah menyumbang secara signifikan kepada keamanan dan kemakmuran rantau ini yang membolehkan penubuhan perkongsian strategik komprehensif ASEAN-Jepun. Baginda menyifatkan hubungan kukuh ASEAN dan Jepun terjalin melalui perhubungan antara rakyat dengan rakyat yang erat, dibina atas kepercayaan dan rasa hormat bersama, dipupuk oleh kerjasama hati ke hati selama bertahun-tahun. Ke arah itu, Baginda menzahirkan penghargaan atas pelbagai inisiatif yang mendekatkan rakyat melalui biasiswa, pertukaran budaya dan aktiviti rangkaian dan atas sumbangan Jepun kepada ASEAN Junior Fellowship Program.
Kebawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya menekankan bahawa permintaan tenaga di Asia Tenggara telah meningkat. Penggunaan tenaga yang meningkat juga telah menyumbang kepada kesan perubahan iklim yang semakin teruk mengakibatkan kerosakan infrastruktur dan kehilangan nyawa. Justru baginda menekankan kepentingan untuk bertindak segera bagi melindungi kesejahteraan rakyat ASEAN dan Jepun. Titah baginda, ASEAN dan Jepun perlu bekerjasama dalam mempercepatkan usaha peralihan tenaga termasuk melalui The Cleaner Energy Future Initiative for ASEAN dan meneroka sumber alternatif bagi memenuhi permintaan tenaga yang semakin meningkat di rantau ini. Baginda juga menggalakkan kerjasama yang lebih erat antara pusat-pusat berkaitan ASEAN dan Jepun seperti Asia Zero Emission Centre dan Pusat Perubahan Iklim ASEAN untuk membangunkan dan mengesyorkan dasar dan tindakan dalam mengurangkan dan menangani perubahan iklim. Negara Brunei Darussalam akan menganjurkan bengkel serantau mengenai perubahan iklim bersama area yang akan diadakan pada tahun hadapan. Semasa sidang Kemuncak ASEAN Plus 3 ke-27, Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah bahawa ASEAN Plus 3 APT terus menjadi daya penggerak penting untuk memajukan kerjasama Asia Timur. Titah baginda, negara-negara Plus 3 memainkan peranan penting dalam usaha kerjasama dengan sokongan dan sumbangan berterusan mereka dalam menangani cabaran yang dihadapi di rantau ini sangat berkesan, termasuk penubuhan Chiang Mai Initiative, Multilateralization CMIM, APT Emergency Rice Reserve, APTER dan Pejabat Penyelidikan Makroekonomi APT AMRO. Baginda menekankan bahawa mekanisme ini mesti diperkukuh dan mekanisme baharu yang diwujudkan hendaklah bersedia dan dapat bertindak balas terhadap kecemasan dan bencana di masa hadapan dengan berkesan ke arah memastikan APT kekal sebagai wadah yang kukuh untuk pembangunan dan kedayatahanan serantau. Sebelum mengakhiri titah, baginda menghargai sokongan untuk APTER Tabletop Exercise yang akan diadakan pada tahun 2025 yang bertujuan untuk menilai tindak balas dan keberkesanan APTER serta meningkatkan koordinasi dalam kalangan ahlinya. APT, Emergency Rice Reserve, and APT, Microeconomic Facilities, among others. นายกรัฐมนตรีก็คือรัฐบาลสปปลาวเขาจะรู้สึกของประชุมสุดยอดอาเซียนเกาหลีพวกเขาก็ถือ Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menzahirkan penghargaan terhadap pelaksanaan Southeast Asia Economic Strategy to 2040, khususnya pelantikan Business Champions and Investment Deal Teams untuk meningkatkan perdagangan dua hala. Oleh itu, titah baginda, ASEAN dan Australia perlu terus bekerjasama dalam menangani cabaran global bagi mencapai matlamat bersama demi masa hadapan yang lebih baik dan lebih terjamin. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah demikian semasa berangkat bersama para pemimpin ASEAN, Republik Demokratik Timur Leste dan Australia menghadiri sidang Kemuncak ASEAN Australia ke-4 petang kemarin. Sidang kemuncak tersebut berlangsung di National Convention Centre NCC Vientiane. Berangkat mengiringi Kebawah Duli Yang Maha Mulia ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Baginda juga menekankan bahawa perubahan iklim adalah salah satu cabaran sedemikian sehingga menyebabkan kejadian cuaca ekstrim yang lebih kerap dan melampau, merosakkan infrastruktur dan mengganggu aktiviti pertanian.
Memandangkan keselamatan makanan adalah berisiko, baginda menekankan keperluan untuk bekerjasama rapat bagi membina daya tahan melalui amalan, dasar dan penyelidikan dalam pelbagai industri. Akhir sekali, Kebawah Duli Yang Maha Mulia menyambut baik sokongan berterusan Australia terhadap Pusat Perubahan Iklim ASEAN di negara Brunei Darussalam yang akan memperkukuh kesiapsiagaan serantau dan tindak balas terhadap kecemasan berkaitan iklim. Pada sidang kemuncak ASEAN India ke-21, Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah menyatakan bahawa selama lebih 1 milenium, negara-negara Asia Tenggara dan India berkongsi hubungan dalam perdagangan dan budaya sehingga menyumbang kepada ikatan persahabatan yang kukuh secara semula jadi. Ia telah menjadi asas untuk memupuk kerjasama erat bagi menubuhkan perkongsian strategik komprehensif. Memandangkan lanskap global semasa dipenuhi dengan perubahan pesat dan cabaran-cabaran baharu, baginda menegaskan bahawa revolusi digital membawa peluang dan risiko besar. Oleh itu, ia amat penting untuk mempersiapkan rakyat menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi, terutamanya perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS yang merupakan jentera inovasi dan pertumbuhan inklusif. Baginda seterusnya menggesa Majlis Perniagaan ASEAN India untuk menganjurkan lebih banyak perjumpaan di antara PMKS di ASEAN dan India. Di samping latihan kemahiran digital, ia akan meningkatkan daya tahan PMKS dan melengkapkan mereka untuk berkembang maju dalam dunia yang dipacu teknologi hari ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia malam tadi berkenan berangkat ke Majlis Santap Malam Gala bagi meraikan kehadiran ketua-ketua negara dan kerajaan ASEAN dan Republik Demokratik Timur Leste, pemimpin-pemimpin negara rakan dialog dan tetamu-tetamu khas yang menghadiri sidang-sidang kemuncak ASEAN ke-44 dan ke-45 serta sidang-sidang kemuncak berkaitan. Majlis Santap Malam Gala dihoskan oleh Tuan Yang Terutama Sonise Sipandon, Perdana Menteri Republik Demokratik Rakyat Lao selaku pengerusi ASEAN dan isteri Madam Vandara Sipandon. Berangkat mengiringi Kebawah Duli Yang Maha Mulia ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Equity and spirituality converge. Sejurus keberangkatan tiba di National Convention Centre NCC Vientiane, Kebawah Duli Yang Maha Mulia dialu-alukan oleh Perdana Menteri Republik Demokratik Rakyat Lao dan isteri. Enhancing connectivity and resilience. We look forward to your continued support to ensure. Majlis juga diserikan dengan persembahan kebudayaan. Kepentingan pembangunan profesional berterusan dalam kalangan pemimpin adalah untuk menghadapi cabaran keselamatan yang semakin kompleks. Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua menekankan perkara itu semasa majlis penutupan kursus Maktab Turus Angkatan Bersenjata di Raja Brunei ABDB sesi ke-14 di Akademi Pertahanan ABDB. Be fully replicated in a classroom setting. Such experiences deepen understanding, expand perspective and facilitate a break. Yang berhormat Pihin Datu Lala Raja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua, berbangga dengan peningkatan purata nilai grad kumulatif kohort 14 dan mengambil maklum penambahbaikan pada program tersebut pada tahun hadapan dengan memperkenalkan peralihan ke program sarjana melalui kerjasama dengan Universiti Brunei Darussalam UBD selaras dengan keperluan pembelajaran sepanjang hayat. 37 pegawai tempatan dan antarabangsa menerima sijil tamat kursus, manakala 4 anugerah pengiktirafan juga diberikan kepada para peserta kursus. Kursus selama 40 minggu bertujuan memperluaskan pengetahuan profesional secara praktikal dan akademik serta disiplin.
5 pegawai yang terpilih mengikuti program perkembangan perkhidmatan awam ke Republik Singapura bagi kohort kedua berlepas meninggalkan negara. Berada di lapangan terbang antarabangsa Brunei untuk mengucapkan selamat belayar, Yang Berhormat Pihin Datu Lala Raja, Major Jeneral Bersara, Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua. Program bertujuan memberi peluang penempatan kepada para pegawai perkhidmatan awam di beberapa agensi kerajaan atau agensi berkaitan kerajaan di Republik Singapura. Mencuba sebanyak mengambil amalan terbaik dan dasar-dasar yang dapat diguna pakai di Brunei Darussalam. Dengan mengaplikasikan knowledge yang baru diambil itu, mudah-mudahan Tani dapat sedikit sebanyak mengimprove public health ke Tani di Brunei ini. Pelancaran inisiatif kelestarian menggariskan komitmen dan usaha Kementerian Kesihatan untuk mewujudkan sistem penjagaan kesihatan yang menitik beratkan budaya penjimatan seperti penggunaan tenaga, air, kertas, pengurusan sisa perubatan dan infrastruktur kepada semua kaki tangan di kesemua hospital-hospital dan pusat-pusat kesihatan. Menteri Kesihatan menggariskan perkara tersebut pada Majlis Pelancaran Inisiatif Kelestarian. Menurut Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, semenjak penggunaan sistem BruHealth, kementerian berkenaan dapat mengurangkan 1.5 juta penggunaan kertas yang bersamaan dengan 3,750 kilogram karbon setiap tahun. Selain itu, penggunaan teknologi pengimajan perubatan digital atau Picture Archiving and Communication System atau PACS juga dapat mengurangkan pemprosesan filem dan imbasan berulang yang bersamaan dengan 15 kg pelepasan karbon bagi setiap pesakit. Juga diadakan penyampaian lencana dan sijil lantikan kepada ahli-ahli Green Team sebagai fokal dan pendorong inisiatif hijau dan kelestarian Kementerian Kesihatan. Pelancaran inisiatif tersebut selaras dan menyokong terhadap pelaksanaan beberapa titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia yang berkaitan dengan perubahan iklim. Jabatan Perkhidmatan Pos Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi mengadakan majlis membaca surah Yasin, tahlil, doa kesyukuran dan sembahyang fardu asar berjemaah di Surau Lapangan Terbang Antarabangsa Brunei. Hadir Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi. Majlis diadakan bersempena memperingati penubuhan Jabatan Perkhidmatan Pos ke-118 tahun yang diselajurkan dengan sambutan Hari Pos Sedunia. 194 pelatih yang menamatkan kursus di bawah program pembangunan belia PPB menerima sijil pada Majlis Convocation PPB. Majlis berlangsung di Pusat Pembangunan Belia. Penyampaiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Nazmi bin Haji Awang Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Para penerima terdiri daripada pelatih yang mengikuti kursus baik pulih badan kenderaan, kimpalan dan fabrikasi, teknologi infokomunikasi, kulineri dan banquet, pastry dan konfeksioneri, paip air domestik, penghawa dingin dan pendinginan, teknologi rekaan fashion, terapi kecantikan dan kursus agrobis bagi sesi Januari dan Julai 2021. Mesyuarat ASEAN AIPA Leaders Interface kali ke-13 sempena berlangsungnya sidang-sidang Kemuncak ASEAN kali ke-44 dan ke-45 di National Convention Centre Vientiane, Republik Demokratik Rakyat Lao. Majlis Mesyuarat Negara diwakili oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Laila Setia, Datuk Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Haji Ibrahim, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Mesyuarat ASEAN AIPA Leaders Interface merupakan landasan tahunan di peringkat tertinggi bagi menjalinkan perhubungan serta berinteraksi dan berkonsultasi untuk mengukuhkan kesepaduan dan kerjasama yang erat di antara ketua-ketua kerajaan negara-negara anggota ASEAN dan Parlimen Negara-Negara Ahli ASEAN Interparliamentary Assembly AIPA.
Mesyuarat persediaan bagi Mesyuarat ASEAN AIPA Leaders Interface kali ke-13 telah diadakan antara ketua-ketua delegasi negara-negara ahli AIPA dengan perwakilan negara Brunei Darussalam mengongsikan beberapa input kepada mesej AIPA. Hasil daripada mesyuarat tersebut, mesej AIPA telah dipertimbangkan dan dipersetujui bersama secara sebulat suara.